Assalamualaikum. Hari ini kita mula tajuk baru iaitu bab 12 iaitu tenaga nuklear. Ni bab last cikgu ambil yang ni dulu sebab bab ni bab dia pendek sahaja. Okey. So, kita akan tengok hari ini 12.1 iaitu penggunaan tenaga nuklear dan penghasilan tenaga nuklear. Okey, so tajuk ni berkisahkan tentang tenaga nuklear. Okey, kita tengok apa itu tenaga nuklear, penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dia memberi banyak manfaat pada manusia. Jadi, dah lebih daripada 30 negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk mendapatkan sumber tenaga ataupun tenaga elektrik bagi mereka. Dan semuanya negara-negara ni sama ada dia kaya ataupun dia mempunyai reaktor nuklear dia sendiri. Sebab reaktor nuklear ni adalah sangat mahal. So kita tengok sini antara contoh-contoh negara kaya yang menggunakan tenaga nuklear adalah Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Macam Slovakia ni disebabkan dia ada reaktor nuklear. Jadi bila dia ada reaktor nuklear, dia boleh dia boleh menggunakan tenaga nuklear tu. Okey, seterusnya kita tengok pula apa itu tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni digunakan untuk apa? Tenaga nuklear ini adalah tenaga alternatif yang boleh menjana tenaga elektrik dengan menggantikan tenaga petroleum dan juga arang batu. Sebab apa? Tenaga nuklear ni dia menghasilkan lebih banyak tenaga, yang pertama. Yang kedua, dia adalah tenaga yang kita boleh gunakan dalam jangka masa yang panjang. Kalau dia punya separuh hayatnya tu awal lagi atau muda lagi, kita boleh guna macam uranium, umur dia boleh guna sehingga 760 tahun. Tapi selalunya kita estimate dia dalam 76 tahun reaktor tu boleh digunakan. Maksudnya di sini, satu reaktor kecil tu dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang besar dan juga lama. Tapi berbanding petroleum dengan arang batu ni, kita kena sentiasa gunakan dia, sentiasa ada. Maksudnya kita kena refill. Tapi tenaga nuklear ni ada satu reaktor tu, dia je yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Tak ada pengganti dia dah. Okey. So, tenaga yang dihasil adalah lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber-sumber tenaga lain. Macam cikgu kata tadi, tenaga nuklear ni adalah tenaga yang kuat dan besar. Jadi, dia akan menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik. Negara-negara yang ada tenaga nuklear ni, dia boleh sampai tahap dia punya tenaga elektrik tu dia boleh jual pula ke negara lain. Dan satu lagi, dia efisien. Okey, dia efisien tu maksudnya dia lebih mudah, dia lebih selamat kepada alam sekitar. Okey. So kita tengok kebaikan tenaga nuklear. Tenaga nuklear dia menghasilkan tenaga sinaran pengayon yang digunakan dalam perubatan. Contoh dia kat sini kemoterapi, okey, ataupun membunuh sel-sel kanser. Okey, yang kedua untuk pertanian. Kalau dalam pertanian kita boleh gunakan reaktor nuklear ni dalam menyurih sama ada kuantiti baja dalam pokok tu diserap dengan baik atau tidak. Jadi kalau tak serap dengan baik, apa yang perlu dilakukan? Okey, dan juga dalam perindustrian. Kita guna reaktor nuklear juga untuk menunjukkan tempat di mana berlaku kebocoran dalam paip. Okay. Ataupun bila kita nak buat import ekspor makanan pertanian kan, kita lalukan di bawah sinar gamma supaya buah dan juga hasil pertanian tu akan tahan lebih lama. Okey. So seterusnya kita tengok pula tenaga nuklear ni dia hanya membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Apa maksud gas rumah hijau? Iaitu gas karbon dioksida. Jadi dia hanya membebaskan sikit je gas karbon dioksida. Yang kamu tengok tu berasap elok tu, itu sebenarnya adalah wap air saja. Wap steam daripada pemanasan sistem jana kuasa dia. Okey, maksudnya di sini tenaga nuklear ni lebih baik dia punya sumber dan juga dia lebih mesra alam dibandingkan dengan petroleum dan juga arang batu. Tapi kalau hidrokarbon, kita still the best lah.
Okey, seterusnya. Ini adalah kesan buruk. Kesan buruk bagi tenaga nuklear, dia akan membebaskan sinaran radioaktif kalau kita tak kendalikan dia dengan baik. Jadi, sinaran radioaktif ni akan menjejaskan kesihatan dan juga mengancam nyawa semua hidupan. Jadi, kalau kita tengok contoh dia dekat Jepun masa bom Hiroshima Nagasaki nuklear dijatuhkan, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, berapa banyak beratus ribu orang rakyat Jepun yang duduk dekat sana mati atau paling kurang pun bermutasi. Maksudnya bermutasi, anak-anak yang dilahirkan mereka cacat. Itu yang namanya kesan daripada sisa radioaktif. Okey, jadi keyword dia kat sini adalah mutant. Okey, mutant. Okey, so ini adalah salah satu contoh bom atom yang meletus di dalam ujian untuk menguji bom atom. Tengoklah banyak mana dia punya kesan dia kepada sekeliling dia. Nanti kita akan bincang dalam dalam tajuk lain. Jadi, tenaga yang dihasil juga adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Okey. So kita tengok penghasilan tenaga nuklear 12.2. Macam mana tenaga nuklear terhasil? Okey, tenaga nuklear terhasil secara semula jadi di matahari. Maksudnya kalau kamu tengok matahari itu memang tengah menyala-nyala tu disebabkan oleh tindak balas reaktor nuklear. Dekat sana sentiasa berlaku pembelahan nukleus, penggabungan nukleus dan menghasilkan api yang marak. Api yang marak dekat matahari itu adalah tenaga nuklear. Okey? So seterusnya kita tengok penghasilan tenaga nuklear. Bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Jadi, tenaga nuklear ni dihasilkan melalui dua cara, iaitu satu melalui pembelahan nukleus dan satu lagi adalah pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus ni daripada satu atom besar dipecahkan kepada dua atom kecil supaya dia lebih stabil. Okey, tapi pelakuran nukleus pula daripada dua atom kecil yang tak stabil, dia bergabung dan dia menghasilkan satu atom yang besar. Kamu kena ingat tu. Berlakunya penghasilan tenaga nuklear ni adalah disebabkan sesuatu nukleus tu tidak berada dalam keadaan stabil. Jadi bila berlaku saja proses pembelahan dan pelakuran ni, maksudnya dia cuba untuk stabilkan diri dia. Okey, so kita tengok pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus ni dia adalah proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua ataupun lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, dan disertakan dengan pembebasan tenaga. Maksud saja sini, okey, nukleus tu dia besar. Okey, dipecahkan. Semasa berlaku pecahan itu, dia akan membebaskan tenaga yang kuat. Okey, jadi masa dia duduk dalam keadaan yang besar dan berat, dia masih tidak stabil. Jadi apabila dia dipecahkan lebih kecil, dia akan jadi lebih stabil. Okey, jadi pembelahan nukleus ni dia berlaku apabila satu neutron yang perlahan membendil satu nukleus radioaktif. Satu neutron membendil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235. Uranium-235 ni adalah salah satu unsur nuklear. Okey, ataupun dia adalah reaktor nuklear. Okey, so berlilan dalam neutron ini pula dia menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan juga lebih stabil. Jadi proses ini dia membebaskan tenaga yang banyak. Okey, kita tengok dekat gambar sini. Di sini gambar rajah ni kita nak tengok pembelahan nukleus. So dia ada neutron dan juga ada uranium.
uranium 235 ni dia duduk dalam keadaan yang tak stabil. Jadi neuron ni dia akan berdil uranium, okey, dalam hal laju yang rendah. Maksudnya dia tak lajulah, dia belah dengan perlahan. Uranium yang tak stabil ni akan mula lagi tak stabil dan dia akan mula terpecah. Masa dia berlaku pemecahan tu, pam, meletup tu kan. Jadi dia juga menghasilkan tenaga, dan tenaga itulah yang dipanggil dan dikenali sebagai tenaga nuklear. Dan tenaga ini dia membebaskan tenaga haba yang tinggi dan banyak. Okey. Jadi masa dia berlaku pemecahan tu, dia juga membebaskan neutron baru, dan neutron baru tu dia akan berdil pula lagi uranium lain. Okey. So dia akan sentiasa meletup, dia akan sentiasa pecah, membelah sehinggalah berlakunya penstabilan ataupun dia dah stabil. Jadi selagi dia duduk berlaku pembelahan tu, maksud dia masih lagi tak stabil. Dan jangka masa dia sangatlah panjang untuk menstabilkan uranium ni. Okey. So seterusnya kita tengok pula pelakuran nukleus. Macam cikgu kata tadi, pembelahan nukleus, belah nukleus besar kepada nukleus yang lebih kecil. Tapi pelakuran nukleus pula, dia daripada nukleus yang kecil, daripada nukleus yang kecil, dia bergabung dan dia menghasilkan satu nukleus yang besar dan juga lebih stabil. Jadi pelakuran nukleus ni adalah proses pencantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan dan membentuk satu nukleus yang lebih berat. Okey. Dan disertakan dengan pembebasan tenaga. Maksudnya masa bila dia bergabung, dia menghasilkan tenaga. Contoh dia kat sini, dua nukleus kecil ringan seperti deuterium dan tritium atau isotop hidrogen bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat dan lebih stabil. Jadi proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Maksudnya pelakuran nukleus, ingat suhu dia adalah amat tinggi. Semasa proses ini berlaku, suhu dia mestilah amat tinggi. Jadi proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak dibandingkan dengan pembelahan nukleus. Jadi proses pelakuran nukleus ni lah yang berlaku di matahari. Okey, dia sentiasa berlaku. Pelakuran nukleus lah yang berlaku dekat matahari. Okey, so ini contoh dia tadi cikgu abang. Deuterium dan juga tritium. Okey, tritium ni dan deuterium ni dia bergabung, berlakulah pelakuran dan menghasilkan helium. Jadi semasa pelakuran berlaku, tenaga pun terhasil. Dan tenaga yang dihasilkan adalah sangat kuat dan juga sangat banyak, besar. Okey, dan juga semasa berlaku pelakuran ni, suhu dia amatlah tinggi. Itu kena ingat, suhu dia amatlah tinggi. Okey, so seterusnya kita tengok. Daripada tadi pelakuran dan pembelahan nukleus, kita tengok macam mana kita boleh dapatkan tenaga elektrik. Tapi untuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear, kita gunakan pembelahan nukleus. Kita tak gunakan pelakuran nukleus sebab pelakuran nukleus ni dia sangat besar dan sangat kuat dan kita tak boleh kawal dia punya tindak balas. Jadi kita hanya menggunakan pembelahan nukleus untuk mendapatkan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Jadi, kegunaan utama tenaga nuklear adalah menjana tenaga elektrik. Dilakukan di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, jadi sebuah jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan juga penjana. Jadi, reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang sangat besar. Tenaga apa? Tenaga elektrik. Okey, so kita tengok ini adalah gambar rajah stesen jana kuasa tenaga elektrik. Kat sini dia ada rod pengawal boron, dia ada moderator grafik, rod bahan api uranium, perisai konkrit, ejen penyejuk. Okey, so kita tengok sini macam mana dia punya proses. Okey, rod bahan api uranium tu yang di tengah warna merah tu, kerja dia adalah membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus. Dia melalui apa? Pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Maksudnya
Rod bahan api uranium ni dia akan dia akan menghasilkan proses pembelahan nukleus. Bila dia menghasilkan pembelahan nukleus, dia akan menghasilkan haba. Jadi haba tu dia akan memanaskan gas. Gas tu datang dari mana? Ni daripada ejen penyejuk. Okey, daripada ejen penyejuk. Jadi gas sejuk ni dibawa dibawa ke reservoir ataupun bilik besar untuk tindak balas nuklear ni. Lepas lalu kat sini, gas yang sejuk ni akan bertukar kepada gas panas. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pembelahan nukleus. Okey, lepas tu gas panas tu akan bergerak keluar dan dia akan pergi ke bahagian yang kuning ni kan. Yang bahagian kuning ni, di sini dia akan memanaskan. Okey, kalau kita tengok belah situ biru dan merah. Biru tu adalah ayak sejuk dan merah tu adalah ayak panas. Jadi gas panas tu akan memanaskan ayak sejuk ni dan menjadi ayak panas. Ayak panas tu dia pergi mana? Dia pergi pula ke turbin. Okey, steam pemanas tu dia akan pergi ke turbin. Apa fungsi turbin? Turbin adalah apabila diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana diputarkan dan turbin ni adalah sebenarnya menghasilkan tenaga elektrik melalui tenaga kinetik. Maksudnya turbin tenaga kinetik akan berubah kepada tenaga elektrik. Okey, jadi tenaga elektrik ni pula akan dilalukan ke penjana elektrik ataupun generator. Dia akan menjalankan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam satu gegelung. Jadi dalam generator atau penjana elektrik ini, tenaga elektrik akan terhasil dan juga dibawa ke kat mana tu? Dekat stesen pencawang. Okey, satu kita tengok di bawah turbin tu, ayak panas tadi yang lebihannya akan turun pula ke bawah ke kondenser. Ke kondenser ni. Kondenser ni fungsi dia menijukkan balik ayak. Okey, dan mengkondensirkan steam menjadi air balik. Maksudnya yang panas tadi dia sejukkan. Jadi dia bawa pi ke menara penyejuk. Jadi menara penyejuk tu akan sejukkan balik ayak dan ayak ni akan diproses balik. Dia akan jadi apa? Dia akan balik jadi ke gas sejuk dan akan berlakulah proses ini berulang kali. Okey, kita tengok pula fungsi rod pengawal boron. Fungsi rod pengawal boron adalah mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Masa kita tengok tadi pembedulan, neutron yang dihasilkan lebih daripada 1, daripada 3. Jadi kalau lebihan pada neutron yang tak digunakan, rod pengawal boron ni lah yang akan serap neutron tu. Okey, kita tengok pula moderator grafik. Moderator grafik ni dia akan memperlahankan neutron. Sebab kalau berdilan neutron tu terlampau laju atau laju sikit dia lebih daripada yang sepatutnya, dia boleh menyebabkan berlakunya kebocoran. Okey, dan last kali kita nak tengok perisai konkrit. Pasal apa guna perisai konkrit? Sebab kalau kamu dah belajar dulu pasal sinaran radioaktif alfa, beta dengan gamma, kita tahu tiga sinaran ni dia tak boleh menembusi konkrit, terutamanya sinaran gamma. Okey, jadi perisai konkrit ni dia wajib kena ada supaya selamat. Okey, kawasan di sekeliling dia. Okey, so dah habis hak ni cerita. Ini adalah contoh kawasan penjanaan tenaga elektrik. Dia mesti kena duduk jauh daripada orang lain sebab takut berlaku kebocoran nuklear. Okey. Sampai sini dulu. Esok kita sambung lagi. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa hantar kat cikgu keyword nah.